dan buruk kita memanggil seseorang itu akibatnya dengan nama yang tidak baik, kerana boleh mencetuskan kekacauan dan juga permusuhan antara sesama manusia. Kemudian yang keempat, menghindari dan menjauhi sifat buruk sangka juga merupakan elemen dalam menjaga hubungan kemanusiaan, kerana buruk sangka ini boleh menatijahkan persepsi yang buruk, dan akhirnya apabila ternatijahnya persepsi yang buruk, dia akan membawa kepada tindakan yang buruk. Kemudian yang kelima, menghindari daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang keenam, dalam ayat ini juga mengajak kita untuk tidak mengumpat seseorang, kerana perbuatan mengumpat merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Nabi kata, "Atadru namal ghaibah?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala zikruka akhaka bima yakrahu. Nabi tanya, tahukah kamu apakah makna ghibah ataupun mengumpat di sini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang artinya. Lalu jawab baginda Nabi SAW, ghibah ialah menyebut mengenai perkara-perkara yang berkait dengan saudara kamu dengan apa perkara yang tidak disukainya. Kemudian para sahabatnya menjawab, para sahabatnya bertanya, apa pendapat kamu wahai Rasulullah, sekiranya apa yang kami sebutkan itu sesuatu yang benar tentang dia? Lalu jawab baginda, sekiranya perihal itu sama seperti perilakunya, maka kamu telah mengumpatnya. Sekiranya perihal itu tidak seperti perilakunya, maka sesungguhnya kamu telah melakukan pembohongan tentang diri dia. Maknanya mengumpat di sini merujuk kepada perkara yang benar tentang orang tersebut. Dan apabila kita bercakap bohong, maka itu tidak dipanggil sebagai mengumpat, maka itu dipanggil sebagai namimah, dipanggil sebagai fitnah dan sebagainya. Dan hadis ini mengajar kaum muslimin supaya menjadi orang yang apabila mendengar perkataan yang buruk ataupun perkataan yang menaikkan orang lain, tidak menyebarluaskannya, tidak menjajanya dari satu mulut ke satu mulut yang lain. Ini kerana perkataan yang buruk yang tidak disebarluaskan itu dia akan terhenti di situ saja. Tetapi apabila ia disebarluaskan, dia akan berpindah daripada seorang ke seorang, sehingga akhirnya kadang-kadang khabar yang benar boleh jadi khabar yang tidak benar, dan akhirnya mencetuskan suasana yang tidak sehat dalam kehidupan bermasyarakat. Namun begitu, terdapat beberapa pengecualian yang disebut oleh para ulama dalam hal yang berkait dengan umpatan. Antaranya yang pertama dia kata, diharuskan oleh Islam untuk kita melakukan perbuatan yang menyerupai umpatan. Bukan niat nak mengumpat, tapi yang menyerupai umpatan. Diharuskan dalam beberapa keadaan. Antaranya yang pertama, bila kita nak cari keadilan. Apabila kita ditindas dan juga dizalimi, kita nak memastikan keadilan itu tertegak, maka salah satu caranya ialah dengan mengemukakan fakta dan juga bukti yang benar tentang perkara yang telah berlaku kepada kita. Walaupun orang yang melakukan itu kita kenali dan kita ketahui, kita terpaksa bercerita tentang dia. Sebab apa? Sebab untuk menegakkan keadilan, maka itu dibenarkan. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan kemungkaran, juga dibenarkan untuk kita menyebut-nyebut keburukan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud untuk menghindarkan diri daripadanya dan juga untuk menghilangkan keburukan itu. Namun jangan suka-suka buat excuse. Kita mengumpat ni bukan sebab kita nak mengumpat, tapi kita nak mengumpat ni sebab nak ambil pengajaran. Kebanyakan orang kita, dia akan sebut macam tu sebab dia nak excuse. Dia nak cari jalan untuk takwil perbuatan mengumpat dia. Yang kita katakan untuk menghilangkan kemungkaran di sini diharuskan hanya pada bab tu je, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tak boleh nak menyentuh bab-bab lain yang tidak berkaitan dengan bab kemungkaran yang dibuat oleh orang tersebut. Maknanya kalau kita tahu dia buat sesuatu perbuatan buruk, yang tu je kita cakap, dan kita tak tambah lagi dengan tokok tambah yang lain. Kemudian untuk meminta fatwa, juga dibenarkan untuk kita bercerita tentang satu-satu keadaan yang berlaku dalam kehidupan kita ataupun dalam kehidupan orang lain. Kemudian yang keempat, untuk menjauhkan manusia daripada tersungkur ke dalam lembah kekeliruan, juga boleh kita bercerita tentang sesuatu perkara yang telah terjadi dan seelok-eloknya sembunyikan amalan. Kemudian untuk mencela kejahatan juga dibenarkan, seperti kita nak mencela orang yang melakukan kefasikan secara terbuka, orang yang meminum arak secara terbuka, orang yang berjudi secara terbuka, dan orang yang bermegah-megah melakukan kejahatan, maka kita boleh sebut keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan yang
yang keenam, memperkenalkan seseorang dengan gelaran dia juga dibenarkan tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Seandainya tak ada jalan lain untuk memperkenalkan dia melainkan dengan gelaran dia yang tak baik. Seperti contoh, dalam kampung kita tu ada 4 orang nama Husin. Bila orang datang nak cari Husin tu, kita kena tanya, Husin yang mana? Husin kereta sewa ke? Husin motosikal ke? Husin air tebu ke? Tiba-tiba ada satu Husin tu mungkin telinga dia capang. Contohlah tu. Ke Husin yang telinga capang tu? Ya, Husin yang telinga capang. Maka pada ketika itu dibenarkan hanya pada waktu tu je. Adapun pada ketika yang lain, kita tidak dibenarkan untuk menyebut dengan gelaran yang tidak baik ke atas nama seseorang. Maka ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-12 surah Al-Hujurat ni, dia lebih mementingkan dan juga lebih memfokuskan kepada pembinaan hubungan dalaman antara sesama manusia. Kalau ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-10 tadi, dia lebih mementingkan kepada pembinaan luaran, yakni perislahan dan juga perdamaian antara sesama umat manusia. Manakala ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 ni, dia lebih menekankan tentang bagaimana nak mengelakkan perasaan tidak puas hati, perasaan marah, perasaan dendam yang berpunca daripada perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang dianggap kecil oleh kita. Tetapi perbuatan kecil itu sebenarnya memberi kesan yang besar dan juga kesan yang buruk kepada kehidupan bermasyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita lalui, kita berupaya untuk meninggalkan banyak perkara-perkara buruk tersebut. Kerana Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, Nabi kata, man la yada'a qaula zur, siapa-siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, kemudian beramal pula dengan perkataan-perkataan tersebut, dia sentiasa meneliti di bibir dan jahil pula tentang hakikat perkara tersebut, falaisa lillah, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu berhajat kepada dia meninggalkan makan dan juga minum. Maknanya dia tidak makan dan juga tidak minum, tidak akan memberi apa-apa kesan kepada diri dia, dan Allah Subhanahu wa taala pun tak pandang pun dia punya tidak makan dan juga tidak minum itu. Kerana apa? Kerana tidak makan dan juga tidak minum itu tidak memberi kesan yang positif kepada kehidupan dia. Sedangkan hakikat kita menahan lapar, tidak makan dan juga tidak minum adalah untuk mendidik nafsu kita, untuk mendidik jiwa kita ke arah yang lebih baik, untuk mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita berhenti di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Minta maaf kalau ambil masa yang panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan penuh kepada kita untuk terus berjuang sehingga ke akhir Ramadan. Dan apabila kita keluar daripada Ramadan, insya-Allah kita akan menjadi manusia yang sentiasa waspada dan juga cakna terhadap diri kita dalam usaha kita untuk memuhasabah dan juga untuk mereform, untuk mentransformasi diri kita ke arah yang lebih baik. Bulan ini adalah peluang, kerana bulan ini syaitan dibelenggu, syaitan dilemahkan kuasa dia. Pertarungan yang wujud dalam diri kita pada ketika ini adalah pertarungan suci antara akal yang suci, akal yang bersih dengan hawa nafsu yang tak berapa baik. Seandainya kita berjaya dalam perjuangan pada hari ini, maka insya-Allah apabila kita keluar daripada bulan Ramadan, pada saat syaitan dipulihkan kembali, kita juga akan berjaya melawan pujukan dan juga bisik rayu daripada iblis dan juga syaitan, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua dan Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat kita. Sebelum saya tutup, saya ingin memohon maaf kalau sepanjang saya berkuliah di sini ada terkasar bahasa, tersilap perkataan, ada perkataan-perkataan yang menggoris hati dan sebagainya yang saya sedari dan juga saya tidak sedari. Kalau ada apa-apa tuan-tuan tegur yang risau. Insya-Allah saya ni open untuk menerima sebarang bentuk kritikan. Kalau andainya saya salah, kalau andainya ditegur itu masih ada ruang untuk dibincangkan, kita bincangkan. Kalau salah, saya tarik balik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita sepanjang majlis ilmu yang berlangsung. Dan saya ucapkan selamat meneruskan puasa, dan in advance sebagai pendahuluan saya